Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta untuk ke program kita pada pagi ini. Alhamdulillah untuk hari Jumaat yang barakah ni, saya doakan jugalah tuan-tuan dan puan-puan yang sertai program kita pada pagi ini agar berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, alright, saya Muhammad Syafiq bin Abdullah, merupakan moderator untuk program kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, saya nak ucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan atas kesudian meluangkan sedikit masa untuk menyertai program book review siri 3 Read Knowledge and Share Anjuran Pita UiTM Kampus Rembau yang insya-Allah akan berlangsung lebih kurang dalam 1 jam. Satu makluman untuk semua, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel jemputan kita pada pagi ini, bolehlah ke ruangan chat, insya-Allah saya akan bacakan soalan anda dan panel kita akan cuba jawablah ya. Dan untuk makluman juga, program ini akan ada kami sediakan jam latihan. Nanti saya akan sertakan sekali pautan pengesahan kehadiran di penghujung program nanti. Baik, saya nak baca sedikit penafian lah sebelum kita mula. Segala maklumat yang ada disampaikan di dalam program ini hanyalah bertujuan untuk pembudayaan ilmu sahaja dan ianya hanyalah sekadar pendapat dan komen peribadi daripada ahli panel dan bukannya satu kenyataan daripada pihak universiti. Dan pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai sebarang komen dan pendapat yang dikeluarkan atau yang disampaikan sepanjang program ini berlangsung. Baik, berapa minit ni? Saya tak nak buang masa lagi lah. Saya nak jemput ahli panel kita yang pertama iaitu Encik Ahmad Faik Abdul Syukur, pembantu belia dan sukan UiTM Kampus Rembau untuk perkongsian yang pertama. Silakan Encik Faik. Sebelum tu moderator boleh tak buka slideshow? Boleh sekejap. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih kepada moderator Encik Syafiq. Sebelum saya meneruskan book review siri ketiga ni, suka untuk saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebab saya salah seorang staff yang agak barulah. Saya Ahmad Faik bin Abdul Syukur, berasal daripada Kelang, Selangor, melaporkan diri pada 16 November 2020 yang lepas lah sebagai pembantu belia dan sukan. Kalau ada salah silap, bolehlah bantu saya dan banyak lagi sebenarnya benda-benda yang baru saya kena pelajari. Alright, tu je kot. Okay, next slide terusnya lah. Okay. Saya memilih Uthmaniyah di hujung jari ni kerana buku ni sebenarnya banyak memberi input-input baru, menceritakan sejarah Uthmaniyah dari A sehinggalah Z di dalam satu buku ni sahaja. Buku ni juga menceritakan sumbangan Uthmaniyah dan dia menjelaskan sisi-sisi kezaliman Uthmaniyah yang tidak pernah kita tahulah. Dia tak pernah didedahkan dekat umum sebelum ni. Buku ni diterbitkan oleh Patriot Publishing yang Berhad. Buku ni baru sahaja dirilis pada tahun Disember 2020, tahun lepas. Buku ni saya beli dengan harga RM28. Kalau boleh nampak lah, ni lah buku dia. Tebal jugalah buku dia sebenarnya. So saya memang minat baca Patriot ni. Sebenarnya saya ada banyak buku, macam-macam buku, tapi saya tak baca lagi lah. Ni antara buku dia, ni ada banyak lagi saya minat lah tentang Patriot ni. So boleh next slide lah. Okay. Ni adalah latar belakang penulis. Nama latar belakang penulis ni adalah Amir Ashraf Alwi, adalah seorang bekas petugas media di Pejabat Menteri Besar Terengganu. Berusia 33 tahun, Uthmaniyah di hujung jari ni merupakan buku sulung beliau lah, dalam bentuk cetak. Sebelum ni beliau banyak posting dekat Facebook dengan web. Sebanyak 267 posting beliau tentang berkisahkan tentang sejarah Turki dan politik dunia.
Apa yang menarik minat saya tentang untuk beli buku ni, beliau menulis buku ni hanya menggunakan telefon pintar saja. Dia tak guna laptop, dia tak guna PC ke apa, memang dia guna telefon pintar saja untuk menyiapkan buku ni. Alright. Okay. Itu untuk latar belakang penulis lah. Untuk next slide-nya, ini adalah isi kandungannya lah. Buku ni mengandungi 325 muka surat. Banyak sejarah-sejarah tentang Uthmaniyah. Kita boleh tengok sejarah bagaimana Uthmaniyah tu dibina dan hubungan diplomatik, legasi dan pedoman, peristiwa menarik dan sebagainya. Kalau saya nak kupas semua ni memang tak habislah esok. Cuma saya highlightkan beberapa isi yang penting saja untuk hari ini. Alright. Sebab slide banyak, so saya kena cepat sikit lah. Okay, apa yang kita akan dapat bila kita baca buku ni? Pertama adalah pengetahuan dan sejarah tentang Uthmaniyah yang tidak pernah disiarkan di mana-mana artikel. Yang kedua adalah meninggalkan manfaat yang baik lagi berguna untuk panduan dan pedoman kita semua. Ketiga adalah kesilapan dan kelemahan yang pernah kerajaan Uthmaniyah lakukan ketika memerintah. Yang keempat, kita akan lihat satu bangsa yang tidak pernah kenal erti putus asa. Semua ada dalam ni. Yang kelima, semua topik diolah secara adil dan tidak bias lah. Di atas akhir sekali, sebenarnya Uthmaniyah ni ada juga dia ada hubungan dengan tanah Melayu. Alright. So itu adalah apa poin-poin yang penting lah. Okay, ini adalah sinopsis buku. Uthmaniyah di hujung jari ni adalah buku yang sesuai untuk dibaca untuk semua lapisan masyarakat. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana Uthmaniyah ni dibina dan akhir sekali faktor-faktor penyumbang kegagalan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah ni diasaskan oleh Osman yang pertama dan nama Uthmaniyah ni juga diambil daripada Sultan Osman tu sendiri. Uthmaniyah merupakan empayar Islam yang lama pernah wujud dalam sejarah. Dia diperintah oleh bangsa Turki lah selama 634 tahun. Uthmaniyah ni sebenarnya dia bermula daripada kerajaan yang kecil di Belik dan kemuncak kuasanya pernah mencapai hingga ke Vienna, Austria sehingga ke selatan Yaman. Itu untuk sinopsis buku ni. Alright. Okay. Mengapa dan bagaimana Uthmaniyah ni dibina lah? Okey, saya buat analisis sedikit tentang buku sebab panjang. So saya ringkaskan, Uthmaniyah merupakan salah satu empayar Islam yang pernah wujud dalam sejarah. Ia diperintah oleh bangsa Turki selama 600 tahun sebelum akhirnya tumbang buat selama-lamanya di medan perang yang pertama. Uthmaniyah dikenali sebagai salah satu kerajaan yang paling kuat sepanjang sejarah ketamadunan manusia. Empayar Uthmaniyah hanya bermula daripada kerajaan kecil Belik yang tadi saya ceritakan sehinggalah menjadi kerajaan empayar yang luas. Itulah bila kita kerajaan ni dah terlalu luas, namun hakikat fitrah dunia sekuat mana penguasa sesebuah empayar tu pasti dia akan jatuh juga. Hidup ni berumpama roda lah. Bila terlalu luas taklukannya memang akan ada macam-macam masalah yang akan melanda. So Empayar Uthmaniyah ni ditubuhkan oleh salah satu cabang Turki Oghuz di Anatolia Barat dan diperintah oleh dinasti Osmanli. Osmanli ni Osmaniyah lah, Osman. Empayar Uthmaniyah adalah kuasa imperialis yang wujud dari tahun 1299 sehingga 1923. Selama 634 tahun mereka bertahan. Alright. Okay, next slide sikit. Okay, ni contoh je lah bendera Uthmaniyah. Tak ada, dulu bendera Uthmaniyah macam ni, sekarang pun macam ni juga, tak ada beza, memang sama je pada dulu sampai sekarang. Tu jata negara Uthmaniyah, ya, contoh je lah. Alright. Okay, ini adalah filem yang berkisahkan tentang sejarah penubuhan awal Uthmaniyah. Yang sebelah kiri saya tu dirilis Ertuğrul. Ertuğrul ni adalah ayah kepada Osman. Kalau siapa ada Netflix bolehlah tengok sejarah awal penubuhan macam mana dia bina Uthmaniyah tu. Ertuğrul, sambungan dia anak dia Kurulus Osman. Kurulus Osman ni Sultan Osman lah. Ni ada dekat YouTube, dia tak ada dekat Netflix. Sebab Kurulus Osman ni masih ongoing lagi cerita dia. Kalau Netflix release Ertuğrul ni dah habis. Tapi biasalah cerita Turki ni dia banyak episod. So kalau siapa yang peminat sejarah bolehlah tengok, memang menarik lah. Alright. Okay, next. Okay.
Ni antara salah satu perang yang paling popular yang kita semua tahulah, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang paling penting pada abad pertengahan kerana lokasinya strategik dan ekonomi dan juga politik. Okey, saya baca sikit je lah kronologi dia, macam mana Sultan Ahmad Al-Fatih ni dia merampas kota Konstantinopel ni. Pada 23 Mac, semua persiapan penaklukan Konstantinopel dilakukan di Edirne. Edirne ni dekat dengan bandar Turki lah, sekarang pun ada lagi. Sultan Muhammad Al-Fatih dari Edirne bersama pasukannya yang membawa meriam besar, meriam besar sebagai persediaan. Kemudian pada 2 April, seorang pegawai tentera Kristian dia menutup pintu masuk Golden Horn dengan rantai yang besar. Dekat Golden Horn ni, kenapa nama dia Golden Horn? Sebab dekat Konstantinopel tu ada macam pantai dia berbentuk horn lah, tanduk emas. So apa kapal dari luar memang tak boleh masuk lah sebab dia dah ada rantai pada bawah. Setiap kapal masuk mesti akan hancur. Macam tu. So Sultan Ahmad Al-Fatih ni telah menghantar 80,000 orang tentera. Peristiwa ni berlaku hampir sebulan dan sebenarnya Sultan Ahmad Al-Fatih ni hampir-hampir putus asa sebab dia tak dapat macam mana nak tembusi, sebab susah nak masuk sebab dah ramai sebenarnya sebelum ni cuba untuk takluk Konstantinopel ni tapi tak dapat juga. So pada akhirnya beliau berjaya jugalah untuk menembusi. Ada satu kisah tu, Sultan Ahmad Al-Fatih menyuruh tentera-tenteranya untuk menggali menggali lubang bawah tanah untuk masuk ke kota Konstantinopel tu lah, sebab pada udara tak boleh, pada laut tak boleh, pegang darat tak boleh, korek tanah. Tetapi pegawai Kristian ni dia bijak lah. Dia boleh tahu ada orang tengah cuba menggali bawah tanah tu. Dia meletakkan satu baket dekat atas tanah dan jika ada pergerakan air pada tanah tu, dia akan korek sebab dia tahu ada orang yang korek kat bawah tu. Dia korek, memang ada tentera dan dia bom pada bawah. So semua mati. Sultan Ahmad Fatih dia kata membuatkan pasukannya ramai yang terkorban lah. So akhir sekali beliau berjaya menawan kota Konstantinopel. Okay. Untuk next slide lah. Okay, ni pun sama juga, filem ni berkisahkan sejarah Uthmaniyah mengepung kota Konstantinopel. Ada juga dekat Netflix. Siri ni saya rasa best untuk dia tengok sebab cerita dia sekejap je. Dia ada 5 episod. Satu episod tu dalam 30 minit macam tu lah. Mudah difahami dan dia sesuai ditonton tu semualah. Mudah difahami lah macam tu. Alright. Okay, tadi kita cerita tentang kebaikan dan pengorbanan Uthmaniyah. Sebenarnya ada sisi gelap mereka tersendiri, mereka ni. Kerana sultan-sultan ni ada yang diingat kerana tingkah lakunya yang pelik, kadang-kadang tak masuk akal pun sebenarnya. So dalam buku ni, dia ada list 5 sultan yang perbuatannya agak pelik, kejam dan zalim lah. Tapi cuma saya highlightkan 3 daripada 5 tu. Alright, okay, seterusnya. Okay, ni nama dia Sultan Ibrahim pertama. Sultan Ibrahim pertama ni sultan yang kurang sioman. Baginda memerintah dari tahun 1616 hingga 1648. Keadaan mental mungkin berpunca dari dirinya dikurung sejak kecil di sebuah bangunan di Istana Topkapi Istanbul yang tidak mempunyai tingkap. Pengurungan sebegini adalah amalan biasa dari tahun 1617 bagi mencegah pergadahan sesama sendiri. Sultan Ibrahim pernah bertindak kejam. Beliau telah mengarahkan 280 orang pegawainya ditenggelamkan hingga mati di Selat Bosphorus dekat laut lah. Dekat dengan Istana Topkapi tu. Nama dia Laut Bosphorus. Kerana mengesyaki mereka bersekongkol melawannya. Kebanyakan sultan-sultan ni bila dia duduk dalam kurungan banyak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental lah. Macam kita lah, kalau kita duduk dalam satu tempat yang tak ada tingkap, tak ada pintu, memang akan stress, depression semua tu lah. Alright. Okay, seterusnya. Okay, Sultan Murad ni adalah abang kepada Sultan Ibrahim
yang saya ceritakan tadi. Jika beliau mengawal sifat ganas dan sadis, nescaya dirinya pasti akan tercatat dalam buku sejarah sebagai panglima tentera yang berbakat dan handal lah. Kalau dia ni berperang, mesti menang. Tapi malangnya dia jenis kejam. Dia satu hari tu, dia pernah menyamar sebagai rakyat biasa, berkeliaran dekat kota Istanbul, mengarahkan pegawainya untuk membunuh orang yang dirasakan dia bersalah. Sedangkan orang tu tak bersalah pun, tapi dia suruh pegawai je bunuh juga. Kerana sebab dia nak memuaskan nafsunya lah daripada menegakkan kebenaran. Beliau juga pernah memaksa doktor menelan ubat sehingga mati tanpa sebab. Doktor tu mati sebab terlebih dos. Dan kisah yang saya rasa paling sadis sekali, dia pernah menyula seorang utusan kerana keliru dan tersilap jantina anak dia. Mungkin utusan tu cakap anak sultan perempuan, sedangkan anak dia lelaki. Dia geram, dia menyula terus utusan tu. Sultan Murad ni juga mengharamkan minum kopi, dan dia akan membunuh siapa sahaja yang meminum kopi. Lepas tu minum alkohol tu sudah tentulah samalah macam minum kopi, dia akan dihukum samalah. Tapi hakikatnya beliau adalah seorang alkoholik yang tegar lah. Itulah. Alright. Yang ketiga adalah Sultan Mustafa. Sultan ni dia dikenali sebagai Sultan yang selalu ketawa. Sultan Mustafa ni dia dikurung pada usia dia 11 tahun lagi. Tetapi banyak sumber mengatakan beliau ni mengalami masalah mental sejak kecil lagi. Beliau menduduki tahta pada umur 25 tahun. Tindakan lucu yang pernah dia buat ni, dia pernah jumpa orang rakyat biasa. Dia tengok rakyat biasa, lepas tu tak berpendidikan pula tu. Dia lantik orang yang dia baru jumpa tu sebagai wilayah Gubernur Damsyik. Jumpa lagi seorang, aku lantik kau jadi wilayah Kahirah Mesir. Itulah perkara-perkara pelik. Last sekali, banyak pegawai dia lah kata banyak tindakan Sultan Mustafa ni yang pelik, dan last sekali dia dikurung kembali dalam kurungan, dan sehinggalah beliau meninggal pada usia 47 tahun. So Sultan ni selalu ketawa seorang-seorang dalam kurungan tu. So dia dikenali sebagai Sultan yang tertawa lah. Alright. Utsmaniyah juga ada hubungan diplomatik. Tapi saya tak akan detail semualah sebab terlampau banyak. Kalau saya nak detail semuanya memang tak habis lah. Cuma ada satu kisah lah dalam buku ni. Dia kata Laksamana Hang Tuah pernah pergi ke Utsmaniyah lah untuk membeli meriam untuk berperang perang bersama Portugis, tak silap saya, pada 1511. Dia pernah pergi ke Turki untuk membeli meriam, berjumpa dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk membeli meriam. Tapi saya tak sure lah betul ke tak, wallahu a'lam lah. Alright. Okay, next slide. Okay, dekat sini kita ni lah fakta lah. Saya rasa kita boleh lihat lah, bendera Utsmaniyah ni ada dekat bendera Selangor, ada bendera dekat Johor, Aceh. Tu mungkin Sultan dulu ada berkait rapat lah dengan Utsmaniyah. So kalau kita boleh lihat contoh lain, kalau kita pergi dekat masjid ke apa, mesti kita nampak simbol ni. Simbol ni juga diambil daripada simbol Utsmaniyah. Okey. Okey, ni ringkasan peperangan penting dalam sejarah Utsmaniyah lah. Okey, next slide je. Okey, ni senarai 15 peperangan yang penting. Ni adalah saya listkan 15 peperangan yang penting. Kalau pada 15 ni saya hanya ambil perang Mohawk saja. Okay, next. Okay, ni yang sebelah kanan tu adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dikenali sebagai Sultan Sulaiman the Magnificent. Perang Mohawk ni adalah bertujuan untuk meluaskan Islam di tengah-tengah Eropah
Sultan Sulaiman perlu takluk Hungary secepat yang mungkin untuk menakluk Eropah. Dikirakan sebagai stage kedua lah untuk takluk Eropah. Dia kena takluk dulu Hungary ni. Pencapaian pertama dia takluk di Belgrade pada tahun 1521. Tentera Mohawk ni, kalau perasan tentera dia pakai topi yang jenis macam rambut pang tu. Ni lah asal dia, asal usul dia. So kenapa Hungary kalah masa ni? Sebab dia orang kekurangan sokongan dari kerajaan Kristian yang lain. So Sultan Sulaiman tahu dia punya kelemahan dan menyerang, sehingga ketika perang tu Raja Louis tercampak dari kuda dan dibunuh ketika melarikan diri. Sebanyak 18,000 tentera Hungary meninggal, dan dianggarkan Uthmaniyah pula yang meninggal hanya 2,000 saja pada 60,000 orang tentera. Alright. Okay, ini antara faktor penyumbang kegagalan Uthmaniyah lah. Pertama adalah teknologi ketenteraan, pengharaman telefon, toleransi kaum yang melampau, pembantaian etnik Armenia, penghampusan Janissary. Janissary ni adalah komando lah, macam Malaysia ni komando 69, tapi turi kepada Janissary. Dan terakhir adalah kegagalan Angkatan Udara Uthmaniyah. Tapi saya ambil poin pengharaman telefon saja. So pada tahun 1877, perkhidmatan komunikasi telah berubah wajah. Tahun ini menandakan kedatangan alat peneliti baru lah. Masa ni baru, telefon tu baru ada. Tetapi kerajaan Uthmaniyah ni dia takut untuk gunakan telefon sebab dia rasa benda ni boleh mendapat intake dia punya info dan memintas maklumat mengenai kedaulatan Uthmaniyah lah. So rakyat dia pun dia tak benarkan, dia tak bagi gunakan, dia masih mengekalkan sistem lama menggunakan telegraf, pejabat pos dan telegram berbayar. So bila Uthmaniyah ni tak gunakan sistem baru ni, makin lama dia makin ke belakang, mundur dan lepas tu dia rebah. Sebenarnya setelah kemangkatan Sultan Sulaiman yang tadi tu, yang perang tadi, Empire Turki tu mula memelihatkan dia lemah, makin lama makin down sebenarnya. Sebab banyak sultan-sultan selepas pada Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni dia mementingkan hiburan, kesenian dan menyebabkan kerosakan moral lah. Ialah bila kita dah senang, kita kata tak payahlah kita perang, kita pun dah ada banyak dah taklukan ni. So memang habislah, memang boleh tumbang lah salah satu kerajaan walaupun kuat macam mana pun. Contoh Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahannya. Dia memiliki anak sebanyak 118. Dan sultan banyak juga yang selepas Sultan Sulaiman ini hidup memang mewah, dan banyak lagi lah kelakuan-kelakuan yang saya rasa agak keterlaluan lah. Alright. Okay. Ni nak habis dah. Banyak pula Okey, berjayakah reformasi Tanzimat? Reformasi Tanzimat ni dia ambil pada perkataan Arab, bermaksud mengatur, menyusun dan memperbaiki. Pembaharuan Tanzimat digambarkan sebagai cubaan untuk memodernkan empire dan melindungi integriti wilayahnya daripada pergerakan nasionalis dan kuasa-kuasa agresif. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengintegrasikan bukan Islam dan bukan Turki ke dalam masyarakat Turki Uthmaniyah dengan memberi lebih kebebasan sivil dan kesaksamaan. So, bagi saya Tanzimat ni hanya memodernkan pemerintahan tentera dan kelas pemerintahan, tetapi masih gagal untuk memodernkan masyarakat dia lah. So Tanzimat juga adalah salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Uthmaniyah sikit demi sikit. So tak heranlah kalau negara lain seperti France dan negara-negara lain mengatakan Turki ni sebagai orang sakit Eropah. Masa akhir-akhir kerajaan Uthmaniyah tu banyak senjata-senjata Uthmaniyah dibeli daripada negara luar. So mereka tak ada inisiatif lah untuk menyelidik, untuk mengeluarkan produk sendiri. So ketidakstabilan politik juga menyebabkan mengalami banyak kekalahan perang. Alright. So yang terakhir ni je kot pada saya. Sebab sebenarnya banyak lagi nak kupas, tapi sebab ada bagi 15 minit je masa. So bolehlah beli nanti, boleh baca. Menarik. Okay. Untuk saja untuk saya. Terima kasih. Kalau ada salah silap bolehlah komen. Saya first time ni buat buat review ni.
Terima kasih. Terima kasih Cik Faik. Sama-sama. Saya rasa seronok dengan perkongsian Cik Faik. Saya juga antara orang yang follow lah page Patriot ni. Okay. Memang baca beberapa artikel diorang kan. Memang menarik dan mungkin saya boleh consider lah beli buku pula lepas ni. Banyak lagi sebenarnya, banyak buku. Dia ada banyak buku. Saya memang banyak beli buku The Patriot ni. Pasal cerita hantu pun dia ada cerita. Ni dalam ni. Nak bagi hantu pun ada. Sekejap kita cek. Okey, saya ada satu soalan lah untuk Cik Faik. Ya, saya. Okey, daripada pembacaan lah. Kan Cik Faik, apa yang Cik Faik dapat lah pengajaran daripada buku? Saya rasa ke pengajaran lah. Ya, betul. Pengajaran, saya rasa Turki ni dia jatuh sebab masalah dalaman dan luaran sebenarnya yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik. Antara masalah kelemahan Turki tu yang saya cakap tadi lah, dengan rasuahnya, ekonomi yang tak teratur, tentera yang lemah dan pengaruh luar. Macam akhir-akhir Sultan Uthmaniyah ni, dia ada istana Topkapi, tapi sebab dia tengok negara lain ada banner sebuah istana yang cantik lagi daripada dia pun nak beli, sedangkan Uthmaniyah masa tu tengah mengalami masalah kewangan. Tapi dia biasalah, orang lebih kita pun nak lebih. Dia tak ukur baju badan sendirilah. So masalah ini juga menyebabkan Turki Uthmaniyah jatuh dan memberi tempias lah sikit kepada negara Islam yang lain dari segi ekonomi, sosial dan politik. Itu je kot untuk saya. Yang boleh kita ambil lah ibrah-ibrah yang kita boleh ambil dari buku ni. Okay, baik. Soalan jawapan yang lengkap lah juga. Okey. Terima kasih lah Cik Faik untuk perkongsian. Saya nak bagi sedikit pesanan penaja kejap. Okey, UiTM Digital Library Apps, kalau masih ada yang tak tahu, UiTM Library kini ada mobile app sendiri. Anda boleh muat turun secara percuma di Apple App Store dan Google Play Store. Apa yang anda boleh dapat melalui apps ni sebenarnya segala perkhidmatan library lah. Contohnya nak renewal ke atau booking dan sebagainya, semua boleh dilakukan dengan hanya memuat turun dan menggunakan aplikasi UiTM Digital Library. Dan percuma saja untuk anda untuk buat turun apps ni secara percuma saja. Perkhidmatan perpustakaan UiTM kini di hujung jari anda. Baik, saya nak ke kita punya panel seterusnya lah. Okay, saya nak jemput Puan Hazaliza Abdul Kadir, Pegawai Khidmat Pelanggan UiTM Kampus Rembau, untuk beri perkongsian beliau pula. Silakan Puan, sekiranya dah bersedia. Okey. Terima kasih kepada Encik Syafiq, moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum semua, saya ucapkan kepada rakan-rakan saya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PITA Kampus Rembau, Puan Rabita Rawazan, kerana sudi menjemput saya menjadi salah satu panel untuk pagi ini. Okey, kita teruskan kita punya tajuk. Okey, tajuk buku yang saya pilih ialah 566 kata-kata hikmah, jadilah orang yang paling bahagia, yang ditulis oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Karni. Buku ni ialah bestseller ya. Sesiapa yang berminat boleh datang ke PITA Kampus Rembau sebab saya pinjam kat sana. Okey, so kita teruskan tajuk kita. Okey, jadilah orang yang paling bahagia. Saya rasa semua orang kat dunia ni nak jadi orang yang paling bahagia, betul ke tidak? Tak ada orang pun nak jadi sedih. Betul. Tak ada orang pun nak sedih kan? Okey, untuk jadi orang-orang yang paling bahagia, ada dia punya tips-tips yang kita sebagai manusia dekat dunia ni boleh kita ikutlah. Okey, salah satunya, yang pertama, apa yang telah berlalu, biarlah ianya berlalu. Apa yang telah pergi,
biarlah binasa. Jangan difikirkan apa yang telah berlalu kerana ia telah pergi dan lenyap. Okey, kat sini saya boleh cakap, setiap orang akan melalui zaman kegelapan, kesedihan. Setiap orang, termasuk saya sendiri. Menipulah kalau korang kata korang tak pernah sedih dalam kehidupan korang. Mesti akan ada satu benda yang peristiwa sedih lah. Okey. Apa yang buku ni share, apa yang berlalu tu korang move on je. Biarkan berlalu. Jangan kita nak ungkit kisah-kisah lepas, tak payah. Kalau kita seorang yang macam tu, kitalah bukan orang yang paling bahagia kat dunia ni. Tu salah satulah. Okey, next. Kita teruskan yang kedua. Jangan sekali-kali mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang lain. Cukuplah pahala daripada zat tempat bergantung segala makhluk. Okey, dekat sini poin penting dia, kalau kita ni seorang yang ikhlas nak tolong orang, janganlah kita mengharapkan balasan daripada orang tu. Kita ni kalau nak buat sesuatu, mestilah semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan kat sini, cukuplah pahala daripada zat tempat bergantung segala makhluk. Itu masuk kat situ. Kita nak buat sesuatu, tak payah nak mengharapkan belas kasihan ataupun belas terima kasih daripada orang. Itu salah satu contoh lah. Dapat Okey, yang ketiga ni bagi Liza, poin yang paling penting. Sesungguhnya, anggota tubuh yang dicipta paling mulia dalam diri manusia ialah kolbu. Okey, korang tahu tak kolbu tu maksud dia apa? Okey, kolbu tu maksud dia hati. Hati tu adalah tunjang utama paling penting dalam diri manusia. Kalau hati kita bersih, kita ni buatlah apa-apa pun orang akan suka, orang akan sayang, orang akan cinta. Kalau hati kita dah hitam, kita buatlah apa-apa pun orang macam tak hargai pun kita. Itu maksudnya kat sini hati kita kenalah bersih. Okay, next. Caranya, bebaskan jiwa anda daripada rasa dengki dan iri hati. Buang jauh-jauh penyakit permusuhan dan hilangkan rasa permusuhan daripada hati anda. Okey, kat sini kita nak poinkan kat sini. Bebaskan jiwa daripada rasa dengki. Kita sebagai manusia yang nak jadi bahagia, salah seorang orang yang paling bahagia kat muka dunia ini, kita kenalah hilangkan rasa dengki atau iri hati dalam diri kita. Kalau nampak muka baik, tak semestinya orang tu hati dia bersih. Itu poin kat sini kita cakap. Hilangkanlah rasa iri hati dalam diri kita. Buang jauh-jauh penyakit tu. Kalau kita hati kita tak bersih, kita cantik macam mana pun, handsome macam mana pun, kalau hati kita dah hitam, tak ada juga, tak ada point juga. Okay, next. Terimalah dengan ikhlas apa yang ada pada diri anda, termasuk wajah anda, bakat, rezeki, keluarga, rumah. Nescaya anda akan memperolehi ketenteraman dan kebahagiaan. Okey, Q dekat sini, kita boleh bagi tahu key kat sini. Q pula. Key dia, kita ni kenalah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Tu yang dikatakan sini termasuklah wajah, bakat, rezeki, keluarga. Janganlah kita nak banding-bandingkan diri kita dengan orang. You ada ni, I tak ada. Kau ada ni, aku tak ada. Jangan macam tu. Itu kita tak bersyukur maksud dia. Kita kena bersyukur. Wajah. Okay, dari segi wajah. Kulit kau hitam, kulit kau putih, kulit kau pink. Tu contoh. Bakat kau boleh menyanyi, kau tak boleh menyanyi, suara kau sedap, suara kau tak sedap, tu contoh. Jangan kita bandingkan sebabnya Allah tu dah bagi setiap manusia ada pro and cons, ada kelebihan, ada kekurangan seseorang. So kita sebagai manusia kenalah bersyukur. Key point kat sini bersyukur. Okay, next. Ketahuilah bahawa ujian itu akan mendekatkan diri anda dengan Allah, mengajar anda berdoa dan menghilangkan sifat takbur, ujub dan segala kesombongan daripada diri anda. Okey, key kat sini ujian. Kenapa Allah bagi kita ujian? Okey, sebabnya ujian banyak-banyak maksud. Ujian dari segi kematian, kehilangan orang tersayang, mak ayah meninggal, adik-beradik kita meninggal. Tu ujian kehilangan. Ujian yang paling rapat dengan kita, penyakit. Tiba-tiba kita datang penyakit. Tiba-tiba kita sihat, tiba-tiba Allah bagi penyakit. Kenapa Allah bagi kita penyakit ataupun ujian kehilangan? Sebab Allah nak uji kita untuk kita mengajar diri kita untuk hilangkan sifat takbur, ujub, riak yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar pun kita ada sifat itu. Tu contohlah. Okey, dapat Okay, next. Ni agak
Yang poin yang keenam ni bagi Liza memang ada wujud dalam kita punya kalangan, maksudnya bukan kalangan kita lah, semua manusia yang kat dunia ni lah, semua akan pernah melalui ni lah. Okey, contoh celaan musuh dan umpatan orang-orang yang dengki kepada diri anda menandakan tingginya nilai diri anda kerana anda menjadi orang yang disebut dan menjadi orang yang penting. Maksudnya kat sini kita tiba-tiba dengar daripada orang lain, orang tu cerita pasal diri kita. Sebab apa kau cerita pasal diri kita? Sebab diri kita lagi bagus, better than diri dia. Lepas tu, dia sebut-sebut pasal kita, sebenarnya dia bagi kita pahala free. So kita kena bersyukur je. Kalau kita dapat macam tu, kita biar je lah supaya Allah akan tahu kerja yang dia buat. Biar je lah orang nak mengumpat kita ke apa. Tu contoh lah. Tu yang next point ni pun berkenaan sambungan yang tadi. Ketahuilah bahawa orang yang mengumpat anda bererti telah memberi pahala kepada anda, menghapuskan kesalahan-kesalahan anda dan menjadikan diri anda orang yang terkenal. Semuanya itu adalah satu kenikmatan. Macam Liza kata tadi, sambungan dengan yang point Liza bagi tadi, kalau kita dengar orang mengumpat pasal kita, orang cerita pasal kita, kita biarkan sebab itu semuanya pahala free kepada diri kita. Kita cuma berdoa supaya orang yang mengumpat kita tu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kat sini, kalau kita nak jadi orang yang bahagia, kita kenalah ubahlah diri kita kepada yang positif. Okay, but last but not least, yang terakhir lah. Okey, maniskanlah wajah anda kepada sesiapa sahaja. Nescaya anda akan mendapatkan cinta kasih mereka. Haluskan tutur kata anda, pasti mereka akan mencintai anda. Tawaduk terhadap mereka, pasti mereka akan menghormati anda. Okey, key point kat sini, kita ni kalau nak berurusan dengan orang ataupun apalah, terutamanya contoh Liza bagi pada diri Liza sendirilah. Liza sebagai PKP UiTM Rembau, PKP Pegawai Khidmat Pelanggan. Liza duduk di hadapan kaunter. Pertama, maniskan wajah anda dengan pelanggan. Sesiapa yang nak berurusan dengan kita pun akan mudah, akan senang. Kalau kita masam, orang pun tak nak dekat dengan kita, nak bercakap dengan kita pun orang takut. So, haluskan tutur kata anda bila berbicara dengan orang supaya mereka suka dan mencintai kita. Tawaduk terhadap mereka, pasti mereka akan menghormati anda. Sebelum kita nak orang hormat kita, kita kena respect orang tu dulu, barulah kita akan rasa diri kita bahagia dan dicintai oleh semua orang. Okey, sebelum Liza nak mengakhiri kita punya sharing ni, Liza nak bagi kata-kata penutup lah, sedikit kata-kata hikmah yang bagi Liza sangat dalam. Okey, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Carilah baik dalam manusia, itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan sendiri, itulah ikhlas. Okey, sebelum Liza nak habiskan, Liza ucapkan terima kasih, dan kalau apa yang buruk tu semua datang daripada diri Liza sendirilah, dan apa yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian, terima kasih perkongsian daripada Liza. Terima kasih Puan, memang satu perkongsian yang hebat. Tapi kita ada satu soalan dari Malaysia. Dalam banyak-banyak kata hikmah dalam buku tu, yang mana paling terkesan kepada Puan Liza? Macam Liza kata, bagi Liza ialah hati seseorang. Hati penting sebab hati itu tunjang utama dalam kehidupan manusia, setiap manusia. Tak ada hati, kita pun tak hidup. Tak ada hati, kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya kat sini, hati seseorang tu kenalah bersih, putih. Biar muka tak putih, hati kita baik dengan orang dan orang pun selesa dengan kita. Itulah tunjang utama untuk Liza punya perkongsian pada hari ini. Baik, terima kasih Puan Hazaliza. Saya rasa Sultan Usmaniah tadi patut baca buku ni. Baru tak ada berlaku lah apa yang kita dengar daripada Cik Faiz tadi kongsikan. Alright, saya nak bagi pesanan lagi lah, iklan sekejap. Alright, okay, untuk pengetahuan semua, PITA UiTM Kampus Rembau sekarang tengah buka perkhidmatan pandu lalu untuk peminjaman dan pemulangan buku. Jadi mudah saja, anda boleh imbas QR code yang tertera
dan boleh isikan maklumat yang diperlukan lah, butiran-butiran yang diperlukan, buku apa dan sebagainya. Tetapkan tarikh temujanji untuk dah hadir ke kaunter, tetapkan masa, hadir pada tarikh dan masa yang anda telah tetapkan, dan boleh terus pulang ataupun membuat peminjaman buku di UiTM, Pita UiTM Kampus Rembau. Baik, tak nak buang masa lagi, kita akan ke perkongsian yang seterusnya. Saya jemput Puan Nurulisha Muhammad Syah, Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Kampus Rembau untuk perkongsian terakhir pada pagi ini. Persilakan Puan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pagi ini saya merupakan panel yang terakhir dalam review book review, okey. Dan saya juga tak lupa nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Ita, Puan Rabita, okey, kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi, okey. Satu buku yang bagi saya cukup menarik untuk semua orang baca, satu buku yang cukup menarik untuk semua orang miliki, insyaAllah. Okey, saya ada satu buku dekat sini, boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Okey, tajuk buku ini adalah Your Best Life Now. Alright, so kalau tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat semua tengok buku kat sini, dia dah macam, dia dah ada konyok-konyok dah. Sebab apa? Antara banyak-banyak buku motivasi yang saya ada, buku ini adalah antara buku yang sering saya bawa ke mana-mana. Sebab itulah dia dah terkopik-kopik, dekat bawah ni dah terkopik-kopik dah sebenarnya. Okey, baik. Tajuk buku ini adalah Your Best Life Now, alright? Dan ia merupakan the first New York bestseller, more than 8 million sold worldwide. Okey, penulis buku ini bernama Joel Osteen, okey. Dan beliau juga pernah menulis buku bestseller iaitu Every Day a Friday and I Declare. Baik, buku ini sebenarnya berbahasa Inggeris, okey, dan mempunyai 320 muka surat. Buku ini telah diterbitkan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Maksudnya apa? Sekarang ni dah 2021, lebih kurang 17 tahun yang lalu lah. Dan buku ini sebenarnya pernah diulang cetak beberapa kali sebenarnya. Okey, dan sekarang ini dah ada cetakan yang ke-10. Okey, untuk kat sini lah. Alright, kenapa saya, antara banyak-banyak buku, kenapa saya pilih buku ini? Okey, genre buku ini adalah lebih kepada motivasi. Alright, so kita boleh nampak lah tajuk dia pun Your Best Life Now. Alright, so bila kita bercakap tentang Your Best Life Now, okey, semua orang memerlukan motivasi dalam hidup, okey, dan kita ada banyak sangat-sangat buku motivasi dekat pasaran, okey, dalam pelbagai bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya, banyak sangat-sangat buku motivasi. Namun kita perlu memilih sebenarnya buku motivasi mana yang benar-benar suit dengan kita punya soul. Dan bagi saya buku ini dia ada 7 step to living at your full potential. Dia bagi 7 cara, 7 step, 7 langkah macam mana untuk kita nak be in our full potential. Sebab kita tahu bila kita selalu kan kita dengar tentang kita perlu menjadi seorang insan yang holistik, tapi orang bila holistik itu macam-macam pendapat, okey. Dan dalam buku ini sebenarnya bila kita bercakap tentang holistik, ia adalah mengenai keseimbangan bukan sahaja daripada sudut IQ tetapi juga EQ dan juga SQ. Okey, buku ini sebenarnya Joel Osteen ni adalah seseorang yang beragama Kristian. Okey, banyak dalam buku ini disidekan daripada Bible. Alright, decide daripada Bible. Alright, tapi apa yang diceritakan dekat dalam buku ni, apa yang menyebabkan saya rasa sangat-sangat menarik dalam buku ni adalah walaupun dia set dalam Bible, alright, tetapi kita sebagai orang yang memegang pada akidah Islam, apa saja dekat dalam buku ni dia merujuk kepada dia membawa kita balik kepada apa-apa yang kita nak minta kepada Tuhan.
Okay, apa-apa yang kita nak kita minta pada Tuhan. Okay, we need to orang kata apa? We need to ask for God's help. So dia banyak sangat-sangat ceritakan tentang perkara tersebut. Okay, so dekat sini tadi saya ada ceritakan kepada tuan-tuan sahabat-sahabat semuanya tentang 7 step to living at full potential. Okay, so sekarang ni saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian. Okay, apa yang 7 step tersebut? Okay, 7 step tersebut adalah yang pertama, enlarge your vision. Okay, yang kedua adalah develop a healthy self-image. Okay, yang ketiga adalah discover the power of your thoughts and words. Okay. Yang keempat, let go of the past. Yang kelima, find strength through adversity. Yang keenam, live to give. Dan yang ketujuh adalah choose to be happy. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, kebanyakan tajuk-tajuknya lebih kurang sama dengan buku-buku motivasi yang lain. Namun apa yang membezakan antara buku ini dengan motivasi yang lain adalah yang pertama adalah cara penceritaannya. Okay. Caranya seakan-akan penulis ini sedang bercerita kepada kita. Dia menggunakan bahasa yang cukup simple, walaupun menggunakan bahasa Inggeris, tetapi menggunakan perkataan yang cukup simple untuk kita faham. Okey, dan sesuai dibaca oleh semua golongan masyarakat. Dan dia juga menggunakan bahasa Inggeris yang sangat simple sebenarnya. Okey. So bila kita bercakap tentang motivasi kan, so kita tahu perkataan motivasi tu diraih daripada perkataan motive to take action kan. So kita sebagai seorang manusia, kita memerlukan apa sebab. Dan dalam buku ini, sebab utama untuk kita bergerak adalah kerana God, kerana Tuhan, kerana Allah. Kita sebagai orang Islam, kita tahu Tuhan kita adalah Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi itu akidah kita. Walaupun kita baca dalam buku ni kebanyakannya dia cited daripada Bible, bagi saya itu tidak akan menyebabkan kita rasa macam kita nak follow Bible dan sebagainya. Tidak. Okey. Apa yang saya suka adalah sebab apa? Okey, contohnya saya ambil dalam chapter yang pertama iaitu enlarge your vision. Okey, dekat buku ni dia ada dekat bawah tu dia ada macam quotes dekat bawah. Saya sukalah kelipik-kelipik buku macam ni. Okey, dekat bawah ni dia akan buat quotes dan quotes dia adalah you do your part and God will do his part. Okey. Kata-kata yang ditulis dekat dalam ni sangat menarik bagi saya dan kebanyakannya dia memang akan motivationnya adalah terus kepada Allah. Okey, so kita tak perlu risau sebenarnya. Ramai orang yang bila dibuat sesuatu dia risau. Okey, kalau perkara itu tidak berlaku dengan sebaiknya, dengan seperti apa yang diharapkan. Tetapi bila kita baca saja buku ni, okey, dia memberikan satu sinar baru kepada kita sebenarnya adalah sebenarnya apa saja yang kita buat, apa saja yang kita cuba lakukan, apa saja yang kita plan, Allah is the best planner. Kita sebagai orang Islam, akidah kita adalah Allah. Alright, so bacalah buku apa-apa sekalipun, walaupun dekat sini kan dia hanya tuliskan God dan sebagainya, tetapi kita tahu apa-apa we need to back to Allah. Alright, so saya nak share juga tentang satu lagi kata-kata motivation quotes dekat dalam buku ini. Okay, don't focus on your weaknesses, focus on your God. Okay. So kebanyakan daripada kita kan, kita selalu tanya, kita selalu bandingkan macam Puan Liza kata tadi kan, kita selalu tengok apa yang orang lain ada, apa yang orang lain tak ada, kita ada kan. So kita suka membanding-bandingkan apa yang kita ada dengan apa yang orang lain ada. Tetapi bila kita tengok dekat sini, don't focus on your weaknesses, just focus on your God. Even kita tak perlu pun nak fokuskan kepada kita punya strength. Sebab apa? Kita ada Tuhan, kita ada Allah yang maha kuat. Jadi bila
baca buku ini, saya rasa terinspirasi sangat-sangat untuk mendalami lagi siapa itu Allah, Allah Tuhan kita, apa kekuatan kan. So kita boleh rujuk kepada Asmaul Husna Allah. Jadi bila saya tengok dekat sini, bila saya baca, saya rasa macam ya Allah ya Tuhanku, katakan walaupun buku ini ditulis oleh seseorang yang beragama Kristian, tetapi dia semakin mendekatkan buku ini semakin mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang seterusnya, yang seterusnya, saya nanti tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat sekalian boleh dapatkan buku ini. Dapatkan buku ini sebenarnya. Buku ini saya beli daripada Popular Seremban 2 pada tahun 2020. Kalau saya beli buku, saya akan tuliskan date supaya saya tahu bila buku ni saya beli. Mungkin ada lagi tuan-tuan perempuan boleh cari kiranya. So saya nak saya nak baca quotes-quotes yang ada dekat dalam buku ni. Salah satu subtopik, salah satu subtopik untuk chapter Be Happy with Who You Are. So dia kata kat sini, seek good counsel and the best counselor is God. The best counselor is God. Masya Allah. Sebab itu kita tahu kan, kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Tapi kalau kita nak Allah bercakap dengan kita baca Quran. Alright, so dekat sini dia ada tanyakan satu soalan yang bagi saya soalan ini sangat-sangat menarik, which is, are you being the person God made you to be? Adakah kita ini telah menjadi seseorang yang Allah takdirkan untuk kita? Masya Allah. So dekat sini saya nak baca satu perenggan. Kita nak baca satu perenggan kat sini yang bagi saya perenggan ni sangat-sangat menarik, which is similarly, parents, you should not put pressure on your children to fulfill your dreams. You should allow them to fulfill the dreams God has placed in their own heart. Of course, it's good to give our children direction and guidance, but don't be a controller or a manipulator. Don't put unrealistic expectation on your children. Kata-kata ini saya selalu terfikir, kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, kita ada anak, kita seorang isteri, kita seorang suami, kita seorang guru, kita seorang bos, seorang pekerja kan. Kadang-kadang kita put some pressure to our colleague, to our children, to our students kan. Tapi sebenarnya adakah kita ini put pressure tu untuk supaya mereka itu jadi seperti apa yang kita harapkan, ataupun sebenarnya kita jadikan mereka itu sebagai apa yang Allah harapkan supaya mereka jadi. So itu yang membuatkan saya rasa bahawa buku ini sesuatu yang sangat-sangat ataupun sangat menarik, cukup menarik untuk kita semua baca, insya-Allah. Right, so buku ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu baca daripada page ke page, berdasarkan kepada apa yang saya baca. Tak perlu baca daripada page ke page. Sebab apa? Buku ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian boleh baca saja. Sebagai contoh, katalah hari ini tuan-tuan dan puan-puan rasa mungkin feel unmotivated. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saja buka boleh saja buka mana-mana page, lepas tu baca je daripada situ. Sebab apa? Cara penulisan buku ini bukanlah dia ada satu kronologi, tak ada. Tetapi apa yang dituliskan dekat dalam buku ni adalah berdasarkan kepada apa yang saya rasakanlah, isi hati penulis itu sendiri. Sebab itu kan macam bila kita contohnya ada masalah dan sebagainya kan, kita selalu pergi jumpa kawan kita selalu pergi berjumpa dengan colleague kita ataupun berjumpa dengan parents kita untuk kita nak tanya, untuk kita nak minta pendapat ataupun nasihat. Dan bagi saya, bila saya baca saja buku ini, seakan-akan saya sedang berborak dengan penulis tersebut. Dan bila saya buka saja, contohlah kan, saya buka saja mana-mana page, ia seakan memberikan nasihat kepada saya dalam apa juga situasi yang sedang saya hadapi. Alright?
So setiap satu page, setiap satu rangkap, setiap satu paragraf dia memang menyebutkan tentang God. Kan? Do you want God to bring justice in your life? How would you like for God to restore everything that has been stolen from you? Come on, I will show you how that can be happen. Masya Allah. Just setiap satu perkara itu dia memang tak akan lepas daripada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan God. Tapi kita sebagai orang Islam, kita halirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagi saya buku ini adalah satu buku yang cukup menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dapatkan buku ini dan mungkin jadikan buku ini sebagai best friend tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya dah baca macam-macam buku, buku motivasi dan sebagainya. Saya banyak buku-buku motivasi, tapi bagi saya buku motivasi ini adalah sangat menarik. Bagi saya buku motivasi ini, Your Best Life Now, okay, saya punya edition ni adalah revised and expanded edition, sangat menarik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok kan, dia dah terkonyok-konyok. Sebab bagi saya buku ini walaupun agak tebal sebab dia adalah 320 muka surat, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu rasa macam ish tebalnya. Nak baca setiap satu, tak perlu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saja terus buka kepada chapter-chapter yang lain, okay, dan terus baca sahaja. Okay, insyaAllah setiap satu itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat impact yang positif. Okay, impact yang positif dekat dalam diri kita. Walaupun keadaan tersebut kita rasa macam kita berhadapan dengan perkara yang negatif, tetapi sebenarnya kita merasakan bahawa setiap satu yang berlaku tu insya-Allah ada hikmah dia. Okay. So saya buka kepada page 163, don't let bitterness take root. So dia tuliskan dekat sini, okay, forgiveness is a choice but it is not an option. Okay, forgiveness is a choice but it is not an option. Jadi maksudnya adalah kita hari-hari kita minta bantuan Allah, kita minta tolong daripada Allah. Sebelum kita minta tolong, kita diajar untuk minta ampun dahulu. So memberikan kemaafan itu adalah salah satu pilihan, tapi itu bukanlah dijadikan alasan untuk kita jadikan itu kita ada pilihan yang lain tak? Kita ada option yang lain, kita ada benda lain tak ada. So kalau kita nak happy, kalau kita nak living at fullest potential, kita nak capai sesuatu benda, apa-apa semua, pertama kita perlu ada kecerdasan spiritual dahulu. Ada kecerdasan emosi, barulah ada kecerdasan intelektual. Dia sepatutnya macam tu. Bukanlah zaman sekarang ini kita rasakan bahawa kecerdasan IQ itu yang sangat penting. Tapi sebenarnya untuk living at your full potential, kecerdasan spiritual itu yang pertama sekali. Yang kedua, emotional quotients, dan yang ketiga adalah intellectual quotients. Itu saja Encik Syafiq. Mungkin ada soalan ke? InsyaAllah. Terima kasih Puan. Saya nak tanya satu je lah soalan. Kenapa orang lain kena baca buku ni? Pendapat Puan lah. Okey, baik. Satu soalan yang sangat-sangat baik. Okey, kenapa saya sarankan semua orang miliki buku ni? Kalau tak boleh miliki, pinjamlah dekat siapa-siapa. Kan? Bacalah buku ini. Sebab apa? Buku ini boleh memberikan satu perspektif yang baru kepada kita, cara kepada kita bagaimana untuk melihat hidup kita dalam sisi yang berbeza. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok kita akan question kenapa Allah bagi pada kita
Kenapa Allah letakkan kita dalam sesuatu perkara? Kenapa Allah letakkan kita dalam sesuatu perkara? Kenapa Allah bagi macam ni? Kenapa Allah bagi macam tu? Kenapa God provide some circumstance, situasi-situasi yang tak baik untuk saya. Kenapa? Okay, dalam buku ni dia menceritakan tentang bila kita berbaik sangka dengan Tuhan, okay, kita akan berada dalam keadaan miracle. Bila kita merasakan bahawa setiap satu yang Tuhan berikan kepada kita itu ada kebaikan, okay, makanya kita tidak akan compare hidup kita dengan hidup orang lain. Sebab itu masa mula-mula chapter yang pertama, Encik Syafiq dan sahabat-sahabat yang lain, chapter yang pertama dia cerita berkenaan dengan enlarging your vision. Okay, enlarging your vision. Saya baca chapter yang pertama ini berulang-ulang kali sebenarnya. Sebab bagi saya chapter yang pertama ini, dia tulis kat sini apa tau? Dia ada subtopik, God has more in store. So maksudnya kita selalu kita selalu kena kita dinasihatkan untuk buat sesuatu benda, kita kena berfikiran positif. Kita kena ada vision yang besar, kita kena ada impian yang besar. Okay, kenapa kita kena ada impian yang besar? Kenapa kita kena plan kita kena ada big plan? Kenapa kita kena tengok benda tu dalam big picture? Kenapa benda tu? Alright, sebab apa? God has more in store. Kita sebenarnya kita je yang tak percaya. Sebab apa? Kita tak percaya ada satu magical yang boleh bantu kita. Kita tak percaya. So bila kita baca buku ini, kan, perkataan-perkataan ni bagi saya lah sangat-sangat menarik. Kadang-kadang sentak perasaan saya. God has more in store. So kita tahu Allah itu Tuhan, tapi kita tak percaya. Kita rasa macam masalah aku tak boleh settle, tapi sebenarnya God has more in store. Kita je yang tak nak minta Allah itu bagi kepada kita. Kalau kita percaya, Allah akan keluarkan every single thing for untuk kita, untuk ourselves, right? Dan juga satu lagi, yang ni yang saya selalu bila saya buat program motivasi ke apa ke, lepas saya ada buku ni, saya akan bagi tahu, okay, we need to list all the curse. Kita kena listkan setiap satu benda yang orang pernah kata kita tak boleh buat. Okay, saya suruh, sebab saya belajar daripada buku ni okay, saya akan minta peserta-peserta saya listkan apa benda yang orang selalu kata kita tak boleh buat. Okay, orang kata kita, kau tak boleh buat ni lah, kau tak boleh buat benda ni lah. Okay, sebab apa? Dekat dalam buku ini, okay, dia tuliskan apa tau? Break the curse. Saya suka sangat-sangat break the curse, patahkan curse, sumpahan tu. Hilangkan sumpahan tu. Kadang-kadang kan orang kata tak apalah, kau memang family kau miskin, kau takkan boleh berjaya, kau memang parents kau macam ni, kau takkan boleh berjaya. Sekarang ni zaman new normal, kita tak boleh berjaya. Yang ni tak boleh berjaya. So kita kena break the curse. Orang kata orang cursing, orang cakap orang cursing, tapi kita kena break the curse. Why? Because God has more in store. Bagi saya sangat-sangat menarik. Okay, Cik Syafiq saya ada nampak dekat chat. Okay. Puan Lilawati, okay, apa yang dimaksudkan dengan jadilah diri sendiri dari pandangan Puan? Okay, baik, bagi pandangan saya, okay, jadilah diri sendiri, sebab itu kan, dekat dalam ni juga, okay, dekat dalam ni dia ada satu bab, okay, dekat satu bab dia kata bercerita tentang karakter. Okay, kita sebenarnya kita kena create our own character. Okay, dan karakter tu dia berbalik-balik kepada kata-kata yang telah saya cakap tadi tu. Okay, are you being the person God made you to be? Jadi kita dah tahu kan, okay, kenapa kita diciptakan. Okay, kenapa kita diciptakan? So apa karakter tersebut? Sebab itu bila saya baca buku ni,
tiba-tiba saja bila saya baca buku ni saya rasa dekat sangat dengan Allah. Walaupun buku ni ditulis oleh orang yang beragama Kristian, tapi saya rasa dekat sangat dengan Allah. Saya rasa tiba-tiba bila are you being the person God made you to be, ya Allah, tiba-tiba saya rasa macam siapa yang contoh terbaik kita? Kita selalu ambil contoh yang terbaik adalah ialah western scholar kan. Sebagai seorang pensyarah, apa-apa kan kita kena rujuk western scholar. Tetapi bila saya tengok dia, bila saya baca saja, saya rasa macam ya Allah, siapa manusia terbaik? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, contoh terbaik. So saya akan listkan apa karakter Nabi Muhammad tu sebenarnya, dan kita jadikan karakter Nabi Muhammad itu sebagai kita tiru. Kita tiru apa yang Nabi Muhammad buat, kita tiru. So bila kita jadi diri sendiri, diri kita tu siapa? Kita adakah diri kita itu sama dengan apa yang Allah expect? Sama dengan, selalunya kita nak jadi expectation, KPI kan? Kita bagi, bos kita bagi KPI, lecturer kita bagi KPI, semua orang bagi KPI pada kita. Husband kita bagi KPI pada kita, isteri kita bagi KPI pada kita. Tapi kita fulfill tak KPI yang Allah bagi pada kita? Which is something that bagi saya, bila saya dah baca buku ni kan, saya rasa macam kan dia banyak apa nama tu, dia punya apa nama tu, feedback, impact yang cukup kuat lah pada saya. Sebab itu saya katakan saya dah baca banyak buku motivasi, buku-buku motivasi saya lain. Saya kalau baca, saya buka buku tu pelan-pelan je. Sayang kan Encik Syafiq kan, orang yang librarian kan, dia buka buku pun buka pelan-pelan je. Tapi untuk buku ini saya rasa macam tak boleh ni, kena conteng-conteng ni, kena lipat-lipat ni, supaya bila saya perlukan motivasi, saya perlukan nasihat, saya buka saja benda ni, saya dapat nasihat-nasihat yang saya perlukan, insya-Allah. Baik, kasih Puan satu perkongsian yang memang bagi saya motivated juga. Hari ni memang motivated lah saya rasa. Untuk semua tiga-tiga panel kita, daripada awal-awal tadi cerita sejarah, ada pengajaran dia, kemudian lagi dua panel kita pun bagi satu motivasi yang agak memotivatekan. Saya rasa semua orang pun rasa benda yang sama, memang terasa motivate hari ni, pagi-pagi ni dengar benda ni terus macam semangat lah nak teruskan hari ni dan hari esok kan. Baik, Alhamdulillah saya mengucapkan rasa syukur sebab kita punya program ni, ketiga panel kita dah berkongsikan book review masing-masing. Jadi sebelum tu saya nak cakap terima kasih lah banyak-banyak kepada panel-panel jemputan kita, Encik Faik, Puan Hazaliza dan Puan Nurisha atas kesudian mereka untuk sertai program Anjuran Pita kali ini. Dan saya harapkan melalui program ni bukan pada panel sajalah, kepada yang menonton juga dapat sedikit sebanyak menyuntik semangat untuk membaca. Dan dah baca tu mestilah of course kita akan ada dapat pengajaran dan kita kongsikan pula ilmu tu kepada orang-orang lain. Baik, pautan pelaksanaan kehadiran dah ada disediakan di ruangan chat, dan saya minta tuan-puan yang sertai program pada pagi ini bolehlah isi dan sertakan komen atau cadangan melalui form yang disediakan. Saya baca melalui chat pun memang banyak komen-komen positif, terutama untuk panel-panel kita, so Alhamdulillah. Satu lagi saya nak pesan kepada yang menonton ni, mungkin berminat untuk sertai program ni untuk jadi ahli panel jemputan untuk siri-siri seterusnya, bolehlah menghubungi pihak Pita Kampus Rembau. Dan sebelum saya undurkan diri, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menyertai program ini dari awal tadi kita start pukul 10 pagi sampai sekarang. Maafkan segala kesalahan dan kesilapan saya sepanjang mengendalikan program pada pagi ini. Maaflah, ni first program saya since saya lapor diri bulan ni, awal bulan ni, so this is my first program. InsyaAllah saya akan perbaiki mana yang kurang dari masa ke masa. Saya akhiri dengan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang,
boleh kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Syafiq Amrullah mengundurkan diri sebagai moderator untuk program Book Review Siri 3 Read, Knowledge and Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.